Kenapalah dia orang pergi buat filem pasal Puteri Gunung Ledang ni? Baiklah buat cerita pasal hang tuah kan. Hang tuah bersaudara melawan orang-orang jahat ke kan. Melawan, lebih best lah kan, lebih action pack. Okay guys, itu adalah pemikiran saya semasa filem Puteri Gunung Ledang ni baru-baru keluar dulu, tahun 2004 kalau tak silap saya. Dan masa tu saya terfikir macam tu lah, kenapalah buat cerita pasal Puteri Gunung Ledang kan. Kan banyak lagi kita boleh buat cerita pasal hang tuah, mungkin mengembara ke, beli bersaudara lawan. Masa tu umur saya baru 20-an. So dia punya mindset masih inginkan cerita-cerita action. Memang masa tu pun kita pun tak ada lagi cerita-cerita action dekat Malaysia yang ada cerita action, tapi maksudnya belum ada cerita yang betul-betul mantap lah masa tu kan. So saya kata cerita ni dah lah bajet besar, berapa belas juta tak silap saya tu, tapi buat cerita pasal percintaan, pasal Puteri Gunung Ledang. Saya pun tak faham kenapa cerita ni bajet besar sangat kan. Saya tengok cerita dia tak adalah special effect kau-kau punya CGI kan. Okey, tapi itu dulu 2004, dah lama dulu. Sekarang bila dah keluar Netflix balik, saya menonton balik filem Puteri Gunung Ledang ni dengan pemahaman yang lebih matang. Maklumlah umur pun dah 40-an, 41. So banyak benda kita dah belajar dalam kehidupan. So pemahaman kita mungkin lebih lah daripada dulu. Tak banyak pun, mungkin lebih sikit. Jadi saya lebih memahami filem ini lebih menyeluruh. Dan setelah berapa tahun lah, daripada 2004, akhirnya baru saya sedar yang cerita ni adalah sebuah filem yang sangat-sangat saya suka sebenarnya. Sekarang lah, dulu tu kita tengok atas tuntutan yang berbeza. Sekarang ni saya menonton dengan tuntutan yang lain. Jadi saya macam tengok balik, walaupun saya ada CD dia, masa tu beli CD original, okay, saya tengok sekali je. Sebab masa tu ialah bila tengok saya rasa tak berapa, macam lah biasa-biasa je lah macam. So tak ada rasa nak tengok balik. Jadi bila saya tengok balik dah keluar Netflix ni, saya macam lain macam lain macam filem ni kan. Saya tonton dengan begitu penuh penghayatan lah, menonton satu persatu, frame per frame, dialog per dialog. Sangat bagus lah filem ni sebenarnya. Even untuk tahun sekarang, dia masih lagi relevant, masih lagi saya boleh katakan filem ni lebih bagus daripada kebanyakan filem yang ada sekarang lah. Even daripada sudut production value dia. So dan sekarang jugalah baru saya faham kenapa bajet tu begitu besar. Bila saya tengok balik sekarang, okey, saya faham lah dia punya set dia punya location, persiapan dia semua, dia punya busana lah, apa macam-macam benda lah. So saya kata make sense lah dia punya bajet macam tu. Okey, sedikit sinopsis sebelum saya terus kepada review yang lebih lanjut. Kisah percintaan hang tuah dengan Gusti Puteri, watak yang dilakonkan oleh M. Nasir dan Tiara Jacqueline. Semua orang dah tahu. So Puteri Gunung Ledang ni adalah Gusti Puteri itulah. Semasa hang tuah pergi ke tanah Jawa, dan dia jatuh cinta lah, dia orang ni dah jatuh cinta. Tapi lepas tu hang tuah pulang ke Melaka, dan dia kata kalau hang tuah tak datang cari dia balik, dia sendiri akan pergi ke tanah Melaka untuk cari hang tuah. Dan itu yang dia buat. Dia pergi, tapi semasa dia nak jumpa tu ada pula konflik berlaku antara Gusti Adipati, abang dia. Kalau saya tak silap nama tu, rasa betul lah. Abang dia juga kira macam Raja Majapahit ke Jawa, ingin buat satu perjanjian antara Melaka dengan tanah Jawa.
untuk kawinkan puteri Gusti Puteri ni dengan Sultan Melaka, untuk adalah dia punya politik punya perjanjian. So, dan konflik dia, Hang Tuah ni kita tahu seorang yang sangat setia lah dengan sultan dia, dan akhirnya pergolakan berlakulah dalam jiwa Hang Tuah ni. Dia jadilah dilema dalam diri dia yang dia sendiri tak tahu macam mana nak merungkainya. Dan itulah sedikit sebanyak daripada filem, daripada sinopsis dia. Saya tak nak cerita banyak pasal sinopsis dia, pasal saya rasa ramai yang dah tahu. Alright, apa yang saya suka filem ni? Pertama sekali, saya sangat suka dua benda yang paling ketara sekali. Yang saya suka adalah dia punya cinematography dia, production value dia keseluruhannya, dan skrip. Itu memang dua tonggak utama lah untuk filem kan. So production value dia, saya macam dia punya cinematography, shot dia punya shot dia dah lah cantik. Dan dia punya composition untuk framing, di mana dia letak watak tu, orang tu berdiri di sini. Dan camera work dia betul-betul membantu atau dia enhancekan mood yang nak disampaikan ketika tu. Macam mana ketika diorang tengah macam bercinta tu, terawang-awangan lah kononnya, lepas tu tiba-tiba masa terhenti. Semua camera work tu memainkan peranan kat situ. Dan susah saya nak cakap, tapi anda tengok nanti anda mungkin faham lah. Dan set, macam saya kata tadi, memang location dia, seingat saya istana Sultan Melaka tu memang diorang buat, bukan CGI apa, diorang buat. Dekat situlah yang memakan belanja besar, antara belanja yang besar. Dan memang cantik lah. Dalam dia, ukiran dia semua, dan interior dalam istana tu memang menggambarkan betul-betul kebesaran Sultan tu kan, macam mana tingginya darjat Sultan tu. Dan yang lagi best adalah, yang paling, bukan paling lah, antara yang best yang saya macam kagum gila adalah lakonan hampir ke semua pelakon dalam filem ni. M. Nasir, Tiara Jacqueline, Sultan, Adin Aman Ramli, Rahim Razali, siapa lagi, orang kaya, Tun Mamat, Jijo, siapa? Lupa pula tiba-tiba. K. Rahman. Dia punya lakonan tu, dia punya bagusnya lakonan dia orang ni. Dan saya rasa bagus lakonan dia orang tu juga adalah daripada arahan yang sangat baik daripada pengarah. Even dia orang tak perlu berdialog, tapi kita boleh rasa apa yang cuba disampaikan dari sudut expression dan visual tu kan. Dan ada masanya ketika diorang berdialog, diorang bercakap sesuatu yang lain, tetapi dia punya expression, lirikan mata dia menggambarkan sesuatu yang lain, maksud yang lain, yang di dalam hati dia. Mulut dia kata lain, hati dia kata lain. Lebih kurang macam tu lah. So lakonan Sultan Adi Ahmad Ramli, wow. Dulu saya tak nampak benda-benda ni kan. Masa dulu tengok M. Nasir, lakonan M. Nasir, walaupun dia tak banyak berlakon, tapi dia berlakon sangat bagus. Macam saya katalah, expression, lirikan mata, permainan gesture, simple gesture kadang-kadang pun kita dapat. Sebelum ni saya dapat lakonan macam ni. Antara yang saya ingat adalah dalam filem Yip Man, lakonan Donnie Yen. Dia melakonkan wataknya macam tu. Kalau anda pernah tengok Yip Man, macam tu lah. Tak adalah 100%, tapi sedikit sebanyak macam tu yang saya masukkan. Okey. Skripnya, saya tak rasa skripnya ni susah untuk difahami. Ada yang kata bahasanya terlalu berbunga-bunga, susah nak faham.
Saya tak rasa dia sesuatu yang terlalu berbunga-bunga. Dia bukan satu, dia orang tak menggunakan pun bahasa-bahasa, mungkin ada, kalau ada pun tak banyak. Tak adalah terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu sastra atau terlalu yang kita tak pernah dengar kan, yang kita kena check kamus nak tahu maksud dia. Dia orang masih menggunakan perkataan-perkataan yang biasa, tapi permainan kata dia tu best. Permainan kata dia tu cantik, indah. Macam mana dia menyusun perkataan tu, masih menggunakan perkataan-perkataan yang kita familiar, tapi susunan dia tu membuatkan dia tu rasa macam halus. Penyampaiannya tu halus. Saya boleh katakan filem ni, dialog dia, lakonan dia, ayat yang saya boleh jumpa adalah halus, detail, seni kan. Dia penyampaian dia tu slow, menusuk, macam tu. So yes, kisah percintaan, tajuk utama, tema utama filem ni adalah percintaan antara Puteri Gunung Ledang, Puteri Agusti Puteri dan Hang Tuah. Dan macam mana filem ni menggambarkan agungnya cinta diorang tu, macam mana dia orang develop ikatan antara dua watak ni. Saya rasa sangat-sangat sampai. Macam mana kita boleh fikir yang adalah make sense Puteri Gunung Ledang pergi mencari Hang Tuah ke Melaka, dan macam mana rindunya Hang Tuah masa dia pergi naik ke Gunung Ledang untuk melamar Puteri Gunung Ledang untuk Sultan. So dia tak ada apa-apa yang lakonan yang terlalu besar ke, yang terlalu berdialog sangat atau ekspresif sangat, tapi sampai benda-benda tu sampai, rasa tu sampai. Dan kita rasa memang percintaan tu agung, memang percintaan diorang tu sangat kuat. Tapi selepas tu kita datang pula konflik dengan Hang Tuah. Dia dilema dia dengan antara cinta dia dengan kesetiaan dia kepada Sultan. Dia betul-betul dilema, dua benda yang betul-betul dia tak boleh nak pilih satu. So dia akhirnya, Hang Tuah yang kita kenal begitu gagah perkasa ni kan, begitu hikmat ini, akhirnya tersembam ke tanah juga, bukan kerana musuh, tapi kerana dilema dua ni tadi. Begitu runtuhnya seorang Hang Tuah tu akhirnya. Dan lagi satu, filem ni macam saya dulu tengok, saya agak kecewa sebab dia tak ada banyak action. Ada dua je. Saya ingat saya ada dua je aksi. Yang pertama di pasar, yang kedua dengan Hang Tuah fight dengan Gusti Adipati. Itu dua je. Tapi dua babak tu telah establish watak Hang Tuah tu dengan begitu tinggi. Saya tak pernah jumpa lagi dalam filem yang Hang Tuah digambarkan begitu hebat. Dalam filem ni Hang Tuah tu mula-mula dekat pasar, pertarungan dia dengan penjahat-penjahat kat pasar tu, menggambarkan betapa effortlessnya dia melawan orang-orang yang kebanyakan, menunjukkan betapa kuatnya dan betapa hebatnya dia. Dan kemudian scene dia dengan fight dengan abang Puteri Gunung Ledang tu menggambarkan satu lagi sisi lain Hang Tuah yang orang tak pernah tengok. Betapa another levelnya Hang Tuah tu, betapa hikmatnya Hang Tuah tu. Dan dengan Gusti tu, dengan Gusti Adipati tu, betapa diorang ni bukanlah satu calang-calang orang lah. Diorang ni memang another level. So diorang fight pun hingga pergi ke dimensi lain. So macam benda ni mistik lah, mistik, benda-benda yang gaib gitulah. Dia menggambarkan Hang Tuah tu begitu hebat, dan bukan seperti yang kita tahu dia hanya terror bertempur apa semua. Walaupun tak banyak scene fight, tapi saya dapat rasa yang Hang Tuah tu sebenarnya, wow, Hang Tuah ni dia lain macam lah. Macam tu lah. Sebab tak tahu nak cakap macam ni kan, cakap-cakap pusing-pusing tu juga. Okey, rasanya korang pun dah faham. Okey, lagi
okey, babak actionnya macam ada orang kata alah silatnya tak nampak silat lah, tak nak, macam kungfu Cina terbang-terbang. So lebih ramai yang prefer scene dekat pasar tu, sebab pasar tu lebih grounded, fight scene dia lebih realistic kan, dia tak ada macam terlalu mystical kan. Saya sebenarnya part terbang tu saya okey. Saya sebab scene tu menggambarkan yang macam saya sebut tadi, another level lah, menggambarkan sesuatu yang luar biasa, luar daripada kebiasaan. Even diorang pergi ke dimensi lain untuk bertarung tu pun dah pelik lah kan. So setakat untuk terbang, lepas tu terbang tu saya rasa dah tak pelik lah, pasal bendanya dia dah establish yang itu bukan lagi biasa-biasa punya pertarungan lah. Dan tapi kalau in term of actionnya, saya rasa tidaklah terlalu impact sangat. Maksudnya koreo dia, dia punya macam mana dia divisualkan, masih belum lagi saya puas hati lah. Cuma just okay lah, dia punya fighting scene tu semua okay. Dan saya rasa tu saja. Filem ni personally pada saya, setelah saya tonton balik, adalah sebuah masterpiece. Tak keterlaluan lah saya kata masterpiece, at least untuk saya lah. Kalau tak untuk orang lain, saya tak tahulah. Sebab sebuah masterpiece tu kalau pada saya bukan bermakna sesuatu naskah yang sempurna. Masterpiece tu saya adalah tarif saya sendiri, personally untuk saya lah kan. Sebab ternyata filem ni bukannya sempurna, ada flaw dia, ada babak-babak yang rasanya mungkin boleh dibuat lebih baik. Salah satu contoh yang saya ingat adalah di mana di mana Hantua, salah satu yang saya ingat adalah scene di mana Hantua dia campak keris di dalam sungai, keris Tamingsari. So keris tu, babak tu dibuat terlalu mudah. Sebenarnya babak tu boleh dibuat di enhance lagi, jadi lagi dramatik, pasal dia itu satu benda yang besar. Keris tu dicampak ke dalam sungai itu adalah satu benda yang besar. Dan mungkin boleh dibuat lebih baik lagi. Dan endingnya, ending dia saya susah nak cakap. Saya sukalah, tapi dia punya penyampaian ending, pengorbanan cinta diorang tu, sampai diorang sanggup jadi macam dekat ending tu, tak dapat bersama, dapat macam tu pun jadilah. Ibaratnya ada satu dialog yang last tu, saya tak berapa ingat exactly macam mana. Dia ibaratkan bulan merindu bumi, ibarat bulan merindu bumi yang sering mengiringi bumi, macam itulah. Walaupun dia tak dapat bersama, tapi dia dapat tak dapat hidup bersama, tapi dapat mengiringi, something like that. Dan dan begitulah. Lepas tu diorang tak ada dengar lah kisah hantuah dengan Gusti Puteri ni lagi. So itu penamat dia. Dan saya rasa cerita ni ditamatkan dengan sangat cantik lah, dengan sangat cantik lah. Tak tahu nak cakap apa lagi. So saya pun dah kata ini adalah masterpiece untuk saya. Ternyata bintang tentulah full 5 bintang dari saya, dari 5 bintang. Dan masa filem ni baru keluar, mungkin dia terlalu advance, atau dia terlalu belum masanya untuk zaman tu. Dan sekarang dia keluar balik, mungkin lebih ramai yang boleh appreciate. Maksudnya dia keluar balik, dia tayang balik di Netflix, platform yang orang sekarang ramai guna. So mungkin lebih ramai audience yang akan appreciate naskah ni. Right, saya rasa itu saja. Jangan lupa guys, subscribe saya punya channel ni kalau anda suka konten-konten filem atau apa-apa mengenai filem. Yes. Dan well, that's about it. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Peace out.